Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Khalid, nombor matrik 051767. Saya daripada ISM Usuluddin semester 6. Tajuk kajian saya adalah Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di Temelloh Pahang Darul Ma'mun. Baik, saya akan menerangkan mengenai biodata pengamal tarikat. Pengamal tarikat bernama Fakrul Ridha bin Abdul Rahman. Beliau lebih dikenali sebagai Ustaz Hayat Al-Kiswah Al-Maulawi. Beliau berasal daripada Kampung Tengah, Teriang, Temelloh Pahang. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia Temelloh, kemudian Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temelloh, kemudian ke Kisar Selangor dan ke UKM Bangi, dan juga kemudian menyambungkan pengajian beliau di Queen College University Insaniah Kedah. Kemudian beliau melanjutkan pengajiannya lagi di Universiti Al-Azhar Mesir, kemudian ke Majma' Sheikh Ahmad Kiftaru di Dimashq, Syria, kemudian ke Zawiyah Sufi Dimashq, Syria, dan kemudian di Turki. Ustaz Hayat Al-Kiswah merupakan pengasas dan pengarah urusan Pusat Rawatan Islam Kiswah. Beliau adalah seorang ahli pengamal tarikat dan juga ahli perawat rawatan Islam. Beliau aktif dalam bidang penulisan dan telah menerbitkan beberapa buah buku dan e-book sejak tahun 2004. Kini beliau dalam proses membina Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Kuala Kujan, Temelloh Pahang. Beliau merupakan penceramah bebas dan tenaga pengajar masjid dan juga surau di sekitar Bandar Temelloh dalam bidang fiqh, akidah dan juga tasawuf. Berikut adalah gambar tokoh pengamal tarikat iaitu Ustaz Hayat Kiswah Al-Maulawi yang saya temu bual. Silsilah tarikat beliau, guru kepada Ustaz Hayat bernama Maulana Sheikh Muhammad Adil Ar-Rabbani yang merupakan anak kepada Sheikh Nazim. Silsilahnya mengandungi 41 nama rantaian yang sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa. Tarikat ini berasal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menerangkan bahawa hanya satu tarikat iaitu Tarikat Naqsyabandiyah adalah asalnya daripada Sayyidina Abu Bakar dan selebihnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maulana Sheikh Muhammad Adil Ar-Rabbani menetap di Turki dan beliau yakni Ustaz Hayat Kiswah telah membawa tarikat ini ke Temelloh sekitar tahun 2008 setelah diberi izin menjadi wakil zikir oleh Sheikh Raja Asman, yakni kerabat Diraja Negeri Perak pada ketika itu. Penglibatan beliau dalam tarikat sejak tahun 2002, yakni 18 tahun yang lepas. Beliau tertarik ketika menuntut ilmu di Queen Kedah. Mula menarik minat beliau apabila beliau mengikuti rakan-rakannya dalam menyertai pengajian kitab kelas Tafaquh Fiddin. Kemudian beliau mendalami tarikat apabila menyambung pengajian ke Majma' Sheikh Ahmad Kiftaru di Syria. Beliau juga bersubah dengan beberapa Syekh Naqsyabandi seperti Syekh Anwar As-Suwaidani dan Syekh Ibrahim Khayyat di Zawiyah Jami' Maulana Syekh Abdullah Faiz Al-Dagestani yang terletak di Jabal Qasiyun, Damsyik, Syria. Maulana Syekh Abdullah Faiz Al-Dagestani adalah guru kepada Maulana Syekh Nazim, yakni bapa kepada Syekh Adil Ar-Rabbani, mursyid Naqsyabandiyah ketika ini. Baik, kita teruskan dengan amalan dalam tarikat. Menurut Ustaz Hayat Kiswah, amalan harian adalah solat sunat tahajud dan solat sunat tasbih sebelum waktu subuh. Kemudian sedekah pada selepas waktu subuh, membaca sebanyak 1 juzuk daripada Al-Quran, membaca 1 hizib daripada kitab Dalailul Khairat. Kemudian berzikir menggunakan hati, menyebut Allah sebanyak 1500 kali harian. Berzikir menggunakan lidah, menyebut Allah
sebanyak 1500 kali. Kemudian selawat sebanyak 500 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Selain daripada 3 hari ini, bilangan selawat adalah 300 kali. Ini adalah amalan harian yang dituntut dalam tariqah Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini kepada para mubtadi, iaitu yang mula menyertai tarikat. Kemudian amalan mingguan menghadiri majlis zikir dan maulid Nabi lebih dikenali sebagai majlis zikir khatam khawajakan. Mesti dikendalikan oleh guru supaya wujudnya rabitah dengan guru lah dilakukan pada setiap malam hari Khamis. Ustaz Hayat membuat majlis zikir khatam khawajakan di pejabat beliau di Payipulai Temerloh Pahang. Dilakukan pada setiap malam Khamis malam Jumaat. Tidak boleh ditinggalkan lebih daripada 3 kali kecuali keadaan mendesak. Berikut adalah wazifah harian bagi zikir musta'id dan mubtadi, musta'id dan juga salik. Kemudian bai'ah, amalan dalam tarikat, dibacakan talqin semasa bai'ah dalam keadaan menutup mata. Salik akan menutup mata dan tangan guru diletakkan pada tangan murid secara seraya syekh dan murid membaca serentak Allahu 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 haq, Allahu 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 haq, Allahu 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 haq. Kemudian salik berazam untuk taat kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala serta wazifahnya, taat kepada wazifah untuk mengamalkan wazifah dan perkara sunat dan meninggalkan perkara yang makruh. Kemudian bai'ah diakhiri dengan doa syekh. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengamal tarikat. Tidak dinafikan oleh Ustaz Hayat. Beliau mengatakan yang pertama sekali adalah pandangan orang luar lah, salah faham daripada kawan-kawan. Ada juga yang mengatakan di media sosial mengatakan bahawa pengamal tarikat ini pengamal ajaran sesat dipandang serong oleh masyarakat setempat. Kemudian cabaran yang dihadapi adalah pendaftaran dengan pihak JAKIM. Baik, untuk makluman daripada Ustaz Hayat memberitahu bahawa Dr. Aiman Al-Akiti juga adalah pengamal tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Ketika seminar tasawuf peringkat negeri Pahang yang telah berjalan sebulan yang lepas, beliau telah menceritakan bahawa sekiranya kerajaan Majlis Agama Negeri Pahang sedang mewujudkan dalam perangkaan untuk mewujudkan Jilsah Turuk Sufiah, yang mana jika selesai wujudnya Jilsah Turuk Sufiah, maka secepatnya Dr. Aiman menyebut bahawa tarikat Naqsyabandiyah Aliyah akan mendaftar dengan pihak JAKIM sebagai tarikat yang muktabar untuk diamalkan di Malaysia, insya-Allah. Kemudian ujian kehidupan lah, seperti mana kehidupan yang dialami oleh manusia biasa sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan dalam mendalami tarikat, kata Ustaz, seseorang tidak merasainya, maka dia tidak tahu. Jadi kesimpulannya daripada Ustaz, antara perkara yang sangat memberi kesan dalam hidup adalah istiqamah dalam ibadah, khususnya yang sunat. Dengan tarikat, dengan adanya kekuatan tarikat yang mendinding diri, maka para salik dapat mampu untuk melazimi sunnah-sunnah, yang juga mampu melazimi sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh orang awam seperti bersugi. Dan juga disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz bahawa terdapat sunnah baring sebentar selepas antara azan dan iqamat waktu subuh. Itu adalah sunnah yang ramai orang tidak ketahui dan diamalkan oleh pengamal tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Seterusnya, kesan tarikat, sangat ramai orang diislamkan melalui dakwah tarikat, khususnya di Eropah. Dianggarkan jumlah orang bukan Islam yang masuk Islam melalui dakwah tarikat Naqsyabandiyah di seluruh dunia berjumlah 500,000 orang.
apabila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, maka langsung saja mereka berbaiat dalam tarekat ini. Dan Ustaz juga memberi kata-kata semangat, memberi dorongan kepada orang awam, khususnya para pelajar, untuk sama-sama mendalami ilmu tarikat. Kerana ilmu tarikat adalah, kata Ustaz, adalah sebagai praktikal bagi ilmu tasawuf. Menurut Ustaz, tarikat dengan adanya guru syekh dalam ilmu tarikat ini, syekh merupakan guru bagi sejuta kitab yang boleh dipelajari oleh salik. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama memperoleh manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.